Ada dua buku yang saya cadangkan kepada kalian semua, insya-Allah taala. Salah satunya adalah dari Syah Wali Allah, ia dipanggil Al-Insaf fi Bayan Sabab Al-Iqtilaf. Yang lagi satu adalah buku oleh Imam Al-Utsaimin rahimallahu taala yang dipanggil Al-Khilaf Bainal Ulama wa Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu. Jadi ini adalah dua buku yang ditulis dengan baik yang pada dasarnya menjelaskan bagaimana para ulama boleh berbeza pendapat berhadapan dengan sebuah hadis. Okey, sekarang kita akan kaji bersama beberapa sebab ini. Salah satunya hanya kerana bukti atau hadis tidak dikenali oleh ulama pada masa dia mengeluarkan keputusannya. Ia memang ada kemungkinan berlaku walaupun di kalangan sahabat. Banyak orang marah pasal ni sebenarnya. Dan sekali lagi, kita harus jujur secara intelektual semasa kita mengkaji sejarah. Malah ada beberapa sahabat yang tidak tahu hadis tertentu. Dan kita dapati banyak sangat contoh yang berbeza. Okey, pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kita dapati ada wabak di Asyam. Okey, dan ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika wabak itu merebak, dia bertanya kepada sahabat, apa yang mereka fikir harus dilakukan. Dan mereka semua mempunyai pendapat-pendapat yang berbeza. Kemudian Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu datang dan dia berkata, saya mendengarkan Nabi SAW berkata, jika wabak merebak di negeri itu, jika anda tidak ada di situ, jangan pergi ke situ. Dan jika anda berada di situ, jangan tinggalkan situ. Jika terjadinya wabak penyakit, jika anda berada di sana, jangan tinggalkan tempat itu. Dan jika anda tidak berada di sana, jangan pergi ke sana. Kan? Jadi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu datang dan mengatakan, saya mendengar Nabi SAW mengatakan ini. Jadi semua sahabat berkata, okey, baiklah, settle. Oleh itu, nampak tak? Mereka mempunyai pendapat yang berbeza sebelum itu, kan? Tapi Abdul Rahman bin Auf berkata, tunggu. Saya telah mendengar Nabi SAW bercakap mengenai isu ini, kan? Jadi itu menunjukkan kepada anda bahawa ada sahabat yang tidak tahukan tentang hadis tersebut, kan? Okey, sekarang saya akan memberikan anda isu fiqh yang sangat membingungkan juga. Apakah iddah wanita hamil? Tempoh iddah. Tempoh menunggu wanita hamil. Sehingga dia melahirkan anaknya, betul? Okey. Kalau janda kematian suami? 4 bulan dan 10 hari. Okey, betul kan? Okey, sekarang apa pula iddah bagi janda kematian suami yang hamil? Kan? Anda dapat melihat tak masalahnya di sini? Terdapat dua teks yang sangat terang dan jelas. Iddah seorang wanita hamil dalam Al-Quran adalah ajaluhunna ayn yad'na hamluhunna. Tempoh menunggu berakhir apabila mereka melahirkan baby. Kan? Sedangkan iddah janda yang kematian suami pula, wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Allah Subhanahu wa taala berfirmankan mengenai wanita itu yang suaminya meninggal dunia, bahawa iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. Kan? Jadi, apa pula keputusan janda kematian suaminya dan juga sedang hamil? Jadi itu macam mana? Jadi sahabat mempunyai dilema pasal ini. Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mereka pada mulanya mengeluarkan hukum bahawa dia harus menunggukan yang mana lebih lama dari keduanya. Okey, katakan kehamilan saya berakhir atau bahawa saya melahirkan bayi 2 bulan selepas suami saya meninggal dunia. Tapi saya masih perlu menunggu sehingga 4 bulan dan 10 hari. Atau jika saya masih hamil ketika 4 bulan dan 10 hari selesai, saya perlu menunggu sehingga saya melahirkan bayi. Faham tak? Jadi itulah pendapat Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in pada mulanya. Tapi kemudian mereka menemukan satu hadis. Salah seorang sahabat datang, Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia mengatakan bahawa Nabi SAW, beliau membenarkan Subayyah al-Aslamiyah untuk berkahwin hanya beberapa malam sahaja setelah suaminya meninggalkan dunia. Kenapa? Kerana dia telah melahirkan sehari selepas suaminya meninggal dunia. Jadi bermakna Nabi SAW mengakhiri iddahnya dengan yang lebih pendek dari keduanya, kan? Oleh itu, setelah Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in mengetahui tentang hadis ini daripada Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, mereka menarik pendapat mereka.
Jadi, ada banyak contoh yang dapat saya berikan. Terdapat lebih dari 100 sebenarnya yang disenaraikan. Salah satunya agak lucu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu sedang duduk di rumahnya. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu datang dan dia mengetuk pintunya. Dan dia meminta izin untuk masuk 3 kali dan kemudian dia pergi. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu sedang duduk di rumah dan pada dasarnya dia dan Abu Musa ni adalah kawan baik. Jadi dia seperti, mengapa kamu menunggu aku buka pintu? Kamu sepatutnya mengetuk. Lepas tu masuk je. Beri masa dan kemudian masuk. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, tetapi aku dengar Nabi SAW mengatakan bahawa jika anda meminta izin 3 kali dan anda tidak diberikan kebenaran, maka anda pergi. Tinggalkan je. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala anhu katanya, adakah kau pasti Nabi SAW mengatakan itu? Dia jawab, ya betul, aku yakin. Nabi SAW mengatakannya. Dia kata, pergi dapatkan sahabat yang lain yang telah mendengar Nabi SAW juga mengatakannya ini. Jadi Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu pergi dan dia cuba mencarikan beberapa sahabat yang lain yang juga telah mendengar Nabi SAW juga mengatakan ini. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu menetapkan bahawa lebih banyak juga sahabat yang mendengarkannya. Sebab mulanya Umar radhiyallahu anhu terkejut bahawa dia tidak pernah mendengarkannya dari Nabi SAW. Faham kan? Okeylah, jadi ini adalah sesuatu yang berlaku, tidak ada keraguan mengenainya, yang kadang-kadang penghakiman dibuat walaupun oleh seorang sahabat tanpa mengetahui satu hadis yang sudah memang jelas berkaitan dengan sesebuah kes.